ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, pertama sekali yang kita hormati pengurusi serta jawatan kuasa Dewan Masjid Muttaqin, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4 kalimah. Pertama, ihdi. Ihdi ini kata kerja perintah. Terjemahan dia ialah tunjukilah oleh engkau. Itu maksud ihdi. Ihdi ni apa? Kata kerja apa tadi sebut? Kata kerja perintah. Bahasa Arab panggil apa? Fi'il amar. Jadi ihdi ni dari perkataan hada. Hada ni dia punya madhi dia, fi'il madhi dia. Mudhari' dia ialah yahdi. Mudhari'. Kata nama dia masdar hidayatan. Hidayah. Jadi perkataan hada ni maksud dia apa? Memberi petunjuk. Cuba sebut sama-sama, hada. Yahdi hidayatan. Hada tu maksudnya telah memberi petunjuk oleh ia. Fi'il madhi ada telah. Yahdi itu sedang ataupun akan. Fi'il mudhari'. Dia memberi petunjuk atau dia akan memberi petunjuk. Hidayatan, petunjuklah. Hidayatan apa dia? Petunjuk. Jadi kata kerja perintah dia ihdi. Ni. Kata kerja perintah dia adalah ihdi. Fi'il amar. Ini saya tulis madhi mudhari'. Baik, ihdi maksudnya tunjukilah oleh engkau. Na ialah kata ganti nama. Bahasa Arab panggil apa kata ganti nama? Domir. Jadi kalau kita jumpa domir, ni domir, kata ganti nama, dia datang selepas fi'il.
Jadi domain tu nanti dia akan berkedudukan sebagai maf'ulun bih, iaitu objek. Kita tambah akan. Akan kami. As-sirata juga maf'ulun bih, objek dengan tanda baris atas. Dia menjadi objek kedua kepada tunjuk tadi. Tunjukilah oleh engkau, satu, kepada siapa? Akan kami. Kedua, apa dia nak ditunjukkan? Akan jalan. Akan jalan. Al-mustaqim. Apa maksud al-mustaqim? Yang lurus. Inilah dia terjemahan bagi ayat yang ke-6 daripada surah Al-Fatihah. Baik, dapat? Terjemah sama-sama. Ihdi, tunjukilah oleh engkau, na, akan kami, as-sirata, akan jalan, al-mustaqim, yang lurus. Tunjukilah oleh engkau, akan kami, akan jalan yang lurus. Baik. Inilah lafaz pertolongan yang kita minta, yang wajib kita minta kepada Allah. Selepas kita kata iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi pertolongan yang paling utama sekali yang kita minta kepada Allah ialah apa? Supaya Allah tunjukkan. Tunjukkan ni ada beberapa maksud. Tunjuk dekat sini ada beberapa maksud. Pertama, maksud ihdi, ialah pertama, alhim. Cuba sebut. Alhim. Alhim ni maksud dia ilhamkanlah. Yang kedua, maksud ihdi, arsyid. Jadi kita boleh letak lengkap sikit lah. Alhimna, di arsyidna. Jadi ihdina kan. Jadi arsyidna kita boleh terjemah bimbinglah. Nah, tu kami lah. Kita juga boleh terjemahkan maksud ihdi sebagai
Disebut wafiqna. Jadi maksudnya berilah taufik. Berilah taufik. Bimbing. Nasihat. Itu arsyidna. Dan yang keempat, maksud tunjukilah kat situ adalah sabitna. Cuba sebut sabitna. Nampak ke? Boleh nampak? Apa sabitna? Teguhkanlah. Tetapkanlah. Pertama, alhimna. Apa alhimna? Ilhamkanlah. Tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Iaitu apa? Pertama, ilhamkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi sentiasa dalam fikiran kita ini memikirkan untuk menuju ke jalan yang lurus. Yang kedua apa dia? Arsyidna. Bimbing. Ataupun sama dengan maksud tunjuk ni lah secara umum. Wafiqna. Apa wafiqna? Berilah taufik. Taufik tu apa dia taufik? Allah mudahkan, Allah bawa kita untuk melaksanakan apa yang kita fahami daripada Al-Quran. Nak buat, nak belajar dekat sini. Nak buat ni. Nak buat kat sini. Macam kalau kita tanya orang, mana jalan nak pergi Ipoh? Dia pun tunjuk. Awak keluar daripada masjid ni, belok kanan, terus ikut jalan jelapang tu, betul orang nak bawa belok kiri. Itu arsyidna. Permudahkan. Semua maksud yang sama ada dalam tu. Lepas tu kalau wafiqna, dia kata tak apalah, awak tumpanglah saya. Dia bawa kita sekali naik kereta tu. Boleh pergi sekali. Jadi yang mahal tu ialah wafiqna, taufik. Untuk nak boleh melaksanakan itu, Allah mudahkan. Yang terakhir lepas sabitna. Apa sabitna? Tetapkan. Ya Allah, tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah kami di atas jalan yang lurus. Ya Allah, berilah taufik ke atas kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, ilhamkan kami kepada jalan yang lurus. Itu semua termasuk dalam maksud ihdi. Termasuk dalam maksud ihdi. Jadi bukan tunjuk saja, tapi ilhamkan. Baik, kemudian jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus ialah cara hidup yang sebenar. Tengok dalam surah 6 ayat 161. Surah 6 ayat 161. Muka surat
150. Muka surat 161. Muka surat 150, ayat 161. Yang mana Ji? Yang dalam bracket itu Dinul Islam. Dinul Islam. Jadi Siratul Mustaqim ini sebenarnya ialah Dinul Islam. Jadi dia ditashbihkan, diumpamakan agama Islam itu sebagai jalan yang lurus. Sebenarnya ayat lengkap dia ialah tunjuki kami akan jalan agama Islam yang merupakan jalan yang lurus. Tapi tak disebut agama Islam situ, digugurkan dari segi percakapan. Macam kita kata macam ni, saya pernah bagi contoh sebelum ni pun, bidadariku telah sampai. Kita nak jemput dia naik kereta api, dia pergi rumah anak kita dekat mana? Kat Johor, jauh dia pergi. Lepas tu dia dah balik tu, dia naik kereta api balik, kita jemput dia dekat Ipoh. Kita kata bidadariku telah sampai. Soalannya, adakah dia tu bidadari? Bidadari itu ialah wanita yang Allah ciptakan, anak-anak gadis di syurga kan, yang kat syurga. Tapi kita sebut dia bidadari sebab apa? Itu dalam balaghah dipanggil isti'arah. Kita nisbahkan dia kepada bidadari. Tapi kita tak sebut dia tu isteriku seperti bidadari. Kita terus disebut bidadari. Sepatutnya apa? Telah sampai isteriku yang seperti bidadari. Dia ada perumpamaan sebenarnya. Jadi As-Siratul Mustaqim ni adalah perumpamaan kepada Dinul Islam. Agama Islam ni diumpamakan seperti apa? Jalan. Jalan tu apa jalan? Yang kita berada di atas. Lepas tu lurus dan kita boleh nampak depan. Itulah agama Islam. Dan din ni kalau kita terjemah untuk bagi faham, terjemahkan sebagai cara hidup. Cara hidup. Kalau din kita terjemah agama sahaja, betul lah, memang betul. Maksud din adalah agama. Tapi kita akan faham agama tu apa dia? Yang kita faham. Agama tu kita faham ialah ritual-ritual kan, bila kita sebut agama. Tapi kalau kita sebut cara hidup, itu yang nanti kita akan sambung. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau agama kita akan nampak apa? Solat, baca Quran, zakat. Okey, kita membataskan. Sedangkan maksud din ialah cara hidup seluruhnya. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Baik, kita lihat satu persatu perkataan dia. Qul. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul, katakanlah wahai Rasul, innani, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk ucapkan? Sesungguhnya aku. Hadani, Allah telah menunjukkan kepadaku. Rabbi, iaitu siapa? Tuhanku. Tuhan yang menciptakan dan memerintahku telah memberi petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Okey, apa tu jalan lurus? Diterangkan selepas tu. Dinan qiyaman. Iaitu apa dia? Dinan. Apa dinan tadi? Cara hidup. Cara hidup. Dinan
qiyaman. Diterjemah apa situ? Dinan qiyaman. Cari hidup yang benar. Yang benar, yang lurus. Jadi apa itu siratal mustaqim? Cari hidup yang benar. Din. Dan apakah din, satu-satunya din yang Allah terima? Apakah cari hidup yang Allah terima? Satu sahaja. Tanda muka surat ni. Tanda muka surat ni. Buka surah 3 ayat 19. Tanda muka surat tadi tu. Buka surah 3 ayat 19. Muka surat 52. Muka surat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Tengok terjemahan dia apa? Sesungguhnya cara hidup yang sebenar di sisi Allah adalah Islam. Apa maksud Islam? Menyerah diri. Islam maksudnya istislam, iaitu penyerahan diri. Islam itu ialah istislam. Jom sebut. Penyerahan diri. Siapa yang tak pilih agama yang bernama Islam dan dia memilih cara hidup yang berbeza, maka Allah akan reject pada hari Yaumuddin, pada hari agama, hari yang manusia membawa agama, cara hidup masing-masing nak dipersembahkan kepada Allah. Bila Allah hitung, walaupun dia beramal dengan amal yang baik baginya, tetapi Allah tidak terima. Kerana apa? Tengok ayat 85 pula, surah yang sama. Surah yang sama, surah 3, 85. Muka surat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada cari hidup yang disebut sebagai Islam, iaitu apa dia? Maksud Islam tadi? Penyerahan diri, iaitu tunduk patuh, menyerah diri kepada Allah. So siapa yang cari selain daripada cari hidup ini sebagai cari hidupnya, falai yuqbala minhu, maka tidak diterima daripadanya. Itu amal dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam keadaan ia di negeri akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi ini maksudnya apa di akhirat rugi? Rugi ini maksud dia ialah amalannya menjadi debu-debu yang berterbangan, tak diterima oleh Allah. Jadi Islam bila kita sebut ni masih lagi subjektif, kita kena hujah yang kukuh. Kita kata Islam tu macam mana? Semua orang mengaku seorang Muslim, sehingga Nabi ajarkan
Baik, cuba kita baca satu hadis ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi al-muslim ni orang muslim lah. Tetapi alif lam dekat depan ni, dia menunjukkan alif lam lil haqiqiyah, hakiki. Cuba sebut lil haqiqiyah. Alif lam ni dia ada banyak maksud. Dia ada tiga fungsi alif lam. Salah satunya fungsi alif lam tu nak beritahu the real Muslim. Sebab semua orang boleh mengaku Muslim. Semua orang kata dia itu agama Islam. Tetapi dalam satu hadis ini Nabi kata siapa Muslim yang sebenar. Jadi al-Muslim yang hakiki, dia tak sebut hakiki sini, tapi alif lam ni peranan dia, ialah orang Muslim yang lain, Muslim yang secara umumnya yang lain, salima, selamat daripada apa? Lidahnya dan tangannya. Jadi Nabi kata apa dia? Muslim yang sebenar, yang dikatakan betul-betul Muslim ialah Muslim yang lidahnya dan tangannya itu tidak menyakiti Muslim yang lain.